Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 8 November 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Malaysia antara negara yang paling lantang dalam menyuarakan penindasan kezaliman rejim Jordan Israel terhadap rakyat Palestin di peringkat antarabangsa, kata Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa berhubung dengan pemimpin-pemimpin dunia bagi menyatakan pendirian Malaysia melalui pertemuan dan panggilan telefon. Jelasnya, Perdana Menteri turut mengambil inisiatif untuk menyampaikan mesej Malaysia untuk mencari jalan bagaimana hendak menyelesaikan dengan kadar yang segera berhubung penyertaan rakyat Palestin. Menurut beliau, kerjasama dengan barang bukan kerajaan dalam negara juga antara langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengembali strategi dan usaha bersama dalam membantu rakyat Palestin. Pada Jumaat lalu, Malaysia telah melakukan penghantaran pertama barangan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin, membabitkan keperluan perubatan dan barang lain sebanyak 20 tan sebelum diikuti penghantaran kedua sebanyak 30 tan yang dijadual pada 10 November ini. Baru-baru ini, Wanita UMNO Malaysia telah melancarkan tabung Palestin untuk digerakkan ke seluruh negara. Komandan Skuad Sayang 3K Kebangsaan, Hisham Suhaili Osman berkata, ianya sebagai simbolik keperhatian Wanita UMNO Malaysia kepada rakyat Palestin yang dinafikan hak untuk berada di tanah air mereka sendiri. Beliau memaklumkan Skuad Sayang juga dapat merasai keperhatian tersebut, terutamanya mangsa wanita dan kanak-kanak yang terkorban. Justru itu, Wanita UMNO mengambil inisiatif untuk mengutip sumbangan sehingga 10 November ini sebelum diserahkan kepada rakyat Palestin. Terdahulu, Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad pada 27 November lalu melancarkan tabung ini pada majlis solat hajat sebagai tanda keprihatinan dengan perkembangan semasa umat Islam di Gaza dan tanda solidariti ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Media melaporkan situasi di Palestin semakin meruncing apabila Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan lebih 9,500 rakyat Palestin telah terbunuh di wilayah itu dalam hampir sebulan perang dan jumlah itu mungkin akan meningkat apabila perserangan berterusan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW dan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas mampu melayakkan jenazah candi Al-Quran melalui program Prahtahfiz Tabika Kemas. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, melalui program itu 100,000 kanak-kanak hufaz akan dilahirkan menjelang 2026. Jelasnya, pembentukan penghafaz Al-Quran amat penting kerana ia boleh membawa impak pada pembangunan moral insan serta kesejahteraan umat Islam keseluruhannya. Menurut beliau, model Prahtahfiz Tabika Kemas ini akan menyasarkan pelibatan sekurang-kurangnya 1,500 orang kanak-kanak yang mampu membaca dan menghafaz sebelum masuk ke tahun 1. Difahamkan Yang Pertua Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyaksikan pemerintaian majlis menandatangani memorandum perjanjian antara Kemas dan Yayasan Pahang. Terdahulu, Malaysia Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Oktober lalu, Kerajaan Perpaduan memperuntukkan RM20 juta bagi melaksanakan program Prahtahfiz Tabika Kemas. Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa bertanya berkenaan sejauh mana penguatkuasaan dan aset dimiliki kerajaan dalam mengawal sempadan perairan negara. Beliau yang berada dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat berkata ini kerana usaha kawalan sempadan perairan negara perlu diperketatkan untuk mengekang jenayah rentas sempadan yang dibimbangi semakin berleluasa. Beliau pada masa yang sama ingin mengetahui sejauh manakah upaya aset negara untuk mengawasi perairan Selat Melaka yang mampu dilintasi penyeludupan dalam tempoh 15 hingga 20 minit sahaja daripada Pulau Rupat Sumatera, Indonesia. Menjawab persoalan tersebut, Menteri Dalam Negeri Senator Datuk Seri Nasruddin Ismail berkata kawalan perairan sempadan negara dilakukan Agensi Penguasaan Perairan Malaysia yang melakukan ronda 24 jam seminggu dengan keupayaan aset itu kapal, drone dan radar. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Al-Amin berkata rundingan pembatasan sempadan maritim di antara Malaysia dan Singapura kini sedang dilaksanakan di bawah mekanisme dua hala sedia ada yang telah digabungkan kepada satu mekanisme bersama. Beliau yang berucap dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat menjelaskan Mahkamah Keadilan Antarabangsa (MCJ) pada tahun 2008 telah memutuskan bahawa Singapura memiliki kedaulatan ke atas Batu Putih. Sementara itu, beliau memaklumkan bahawa kedaulatan Pulau Pisang pula tidak dipertikaikan oleh Singapura dan negara tersebut mengiktiraf hak kedaulatan Malaysia ke atas pulau tersebut yang telah dimeterai antara Sultan Ibrahim dan Sir James Alexander Sutherland pada 8 Oktober 1900. Untuk rekod pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa
kuasa SCJ menyerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura tetapi Batuan Tengah kepada Malaysia. Pada minggu lalu, Perdana Menteri menegaskan Malaysia berpedoman isu bahawa berkaitan Batu Putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung peguam negara Malaysia dan Singapura. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.